Saya masa kecil-kecil dulu larat lagi dengar ke rasa nak meninggal dah. Siapa nak meninggal angkat tangan. Belum lagi larat lagi. Bagus orang sini dengar, khusyuk semua sekali. Ya Allah, lain macam ya orang Sungai Petani ni, baik semua. Masa saya kecil-kecil dulu, adik-beradik saya 12 orang. Mungkin anda pernah dengar, ada yang tak pernah dengar. Satu hari kat rumah saya ni, bapak saya ni kaya, senang masa tu. Apa saya nak semua saya dapat. Satu hari masa dekat sekolah, bapak saya setiap tahun buat pesta arak. Cina kan buat pesta arak. Ramai orang datang minum arak kat rumah saya. Orang Melayu pun ramai juga. Ramai orang minum arak. Jadi kat masjid ni, nama bapak saya ni jadi terkenal. Bapak saya terkenal sebab apek tu yang bagi orang Melayu minum arak. Jadi bapak saya bersalah sebab bagi minum arak kan. Semua hari nama bapak saya ni terkenal dalam ceramah-ceramah kat masjid. Nama bapak saya kalau sebut je apek tu, semua orang ketawa berdekat-dekat. Saya satu hari saya pergi sekolah. Saya lah anak apek tu. Adik-adik 12 orang, saya ke-10. Tengah saya pergi sekolah, ada seorang cikgu matematik. Nama dia Cikgu Muhammad Noor bin Jaafar. Dia sekarang duduk Johor Bahru. Dalam kelas dia bagi nasihat. Dia kata tinggal satu solat 80 tahun dalam neraka. Tiba-tiba saya menangis. Dia kata seksa neraka yang paling ringan pakai terompa, kepala otak menggelegar. Saya masa tu dah nangis. Cikgu tak faham kenapa saya nangis. Orang lain tak nangis, saya seorang nangis. Itu dipanggil hidayah kan, hidayah. Saya nangis tak berhenti seorang-seorang. Cikgu saya pergi kat saya, dia pegang saya, dia gosok-gosok belakang saya. Dia bukan nak suruh saya diam, dia nak suruh saya nangis lagi. Saya dah tahu dah pendakwah ni kan, dia suruh saya nangis lagi. Dia gosok-gosok belakang saya. Kenapa Ibi? Saya dah diam dah. Saya tak nak belajar, itu nangis. Balik rumah, saya tengok mak, saya nangis. Saya tengok ayah saya nangis. Cita-cita saya yang pertama dalam hidup, saya tak nak mak ayah saya masuk neraka. Itu cita-cita yang pertama dalam hidup saya. Saya tak nak mak ayah saya masuk neraka, masuk ke Jahannam. Saya balik rumah, saya nyorok-nyorok. Keluarga tak kenal Tuhan, saya nyorok ikut pintu belakang di masjid. Sampai kat masjid, saya pergi semayang kat masjid. Semua saya dah belajar lah. Saya hari pergi masjid. Mak ayah saya marah saya, bapak saya garang. Dia kalau angkat kayu pukul 7, anak-anak kena ada dalam rumah. Bukan anak-anak, jiran-jiran sekali masuk rumah. Garang. Tak pernah cakap dengan saya langsung. Bapak saya tak pernah berbual langsung, sepatah pun tak pernah. Pernahlah tanya dah makan, ada duit, belajar okey. Saya pun jawab okey. Ada duit? Ada. Takut sebab bapak garang. Dia kata kalau gerak sekarang nak pergi mana-mana naik kereta, semua kena anak dalam kereta lah. Kalau buang yang besar, cancelkan, masuk dalam kereta tu. Daripada Pahang masa tu nak pergi KL, pergi balik. Kalau bapak saya, kelebihannya dengan mak dia romantik. Tak tahu dia dengan hadis kat mana pula. Dengan mak romantik. Kalau mak masak, dia peluk daripada belakang. Sunnah Nabi kan, peluk, lagakan pipi. Tuan puan ada buat ke tak ada? Tu sunnah. Dengan isteri ni sayang, peluk dia, cium dia. Bapak saya peluk mak saya. Kadang mak siram bunga, dia tolong mak saya peluk belakang. Seram juga lah tengok. Tu tak apa lagi, mak masuk bilik air, bapak masuk sekali. Yang tu tak faham. Masa bila pula bapak aku dengar hadis yang Nabi mandi sekali ni? Kita kemudian ni baru dengar. Bapak saya dah awal-awal dengar. Dia mandi masuk sekali, mandi dengan mak. Seram juga kan? Ya Allah. Kerana itu gangguan emosi. Anak-anak semua kahwin awal. Hari-hari tengok bapak lain macam. Satu hari tengah-tengah saya, kalau pergi mana-mana, kalau mak tak ikut, dia tak makan. Romantik. Mak tak ikut, bapak saya tak makan. Kerana kisah cinta mereka, kami anak-anak selalu kelaparan. Tiba-tiba tengah-tengah saya dalam bilik, saya baca Quran hadis Nabi. Tuan-puan kat rumah hidupkan amalan bacaan Quran hadis Nabi SAW. Tuan-puan buat kat rumah setiap hari. Contoh berapa, 10 minit, 20 minit, setengah jam, 1 jam. Baca Quran hadis dalam rumah. Malam ni buat, jangan tidur. Satu tadi beli dulang, cari dulang, beli, makan, suap anak-anak. Ni kedua kat rumah hidupkan amalan taklim. Kedua juga, ketiga tadi jaga solat awal waktu. Tak ikut susunan lah. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya nyorok-nyorok kat rumah, saya baca Quran hadis Nabi. Tengah-tengah saya baca, maaf ya cerita begini, mak saya datang kat saya. Mak saya masa tu pakai skirt seksi, baju pun separuh je, maaf. Tiba mak saya duduk, mak saya belajar sebalik semula. Kenal Allah, belajar sembahyang, mak saya berubah.
macam mimpi. Ini kesan Quran dan hadis Nabi SAW. Allah yang beri kesan, beri nur, Allah yang beri. Tengah-tengah saya baca, tuan-puan, saya sebenarnya tak pernah fikir bapak saya boleh berubah. Kalau mak saya percaya, mak saya lembut hati. Bapak saya ni segarang-garang orang, tak pernah menangis, tak pernah bercakap dengan anak. Tapi kalau tuan-puan nak tahu seperti mana Allah beri kita hidayah, seperti itu Allah beri hidayah pada siapa-siapa pun dia nak. Jangan heran tengok orang jadi baik bila hidayah masuk dalam hati dia. Jangan heran. Cuma mana dia boleh jadi baik? Allah yang buat. Tengah-tengah saya baca Quran hadis, bapak saya datang kat saya. Rambut dah beruban. Rambut ayah saya semua dah putih. Umur 60 tahun. Sebab tu rambut ayah saya semua dah beruban, putih. Tengah-tengah saya baca taklim ni kat rumah, bapak saya datang dekat dengan saya. Saya, mak saya, adik saya, abang kakak saya semua tak ada kat rumah, belajar jauh-jauh, ada duduk dengan keluarga atuk nenek saya. Tengah-tengah saya baca, bapak saya duduk. Bapak saya pegang kaki saya. Bapak saya kata, "Ibi, ayah pernah minta apa-apa tak kat engkau ni?" Saya terus menangis. Sebab ayah saya dah nangis dulu. "Ibi, boleh tak ajar ayah kenal Allah? Boleh tak ajar ayah sembahyang, solat? Boleh tak ajar ayah kenal Allah, ajar ayah sembahyang," dia kata, solat. Saya dengar, saya terus menangis. Saya pegang tangan dia. Saya tak tahu apa nak buat. Masa tu umur saya 13 tahun dah masuk 13. Saya pegang tangan dia, bawa pergi ambil uduk. Sepanjang ambil uduk ni, ayah saya nangis, saya pun nangis. Saya semayang sama-sama. Saya imam, bapak saya makmum. Sepanjang semayang ni, ayah saya nangis. Habis semayang, ayah saya tanya, "Ibi, Allah maafkan ayah tak? Allah maafkan ayah tak?" Ayah jahat. Ayah tak pernah kenal dia. Allah bagi ayah mak kau yang baik. Allah bagi anak-anak yang baik. Dia bagi ayah macam-macam nikmat rezeki siang malam. Umur ayah dah tua 60 tahun. Tapi sekalipun dahi ayah tak pernah sujud pada dia. Ayah tak pernah berterima kasih pada dia. Kalau dia, Allah tak maafkan ayah, ayah faham sebab ayah jahat. Saya kata kat dia, ayah nak tahu tak siapa yang bawa ayah hari ni untuk kenal Allah? Kalau ayah nak tahu, bukan Ibit yang bawa ayah untuk kenal Allah. Kalau ayah nak tahu, bukan mak yang bawa ayah untuk kenal Allah. Kalau ayah nak tahu yang bawa ayah hari ni kenal Allah, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tu tengah tengok ayah, dan dia sangat sayang pada ayah. Dia nak maafkan ayah dan nak beri ayah masuk syurga. Ayah saya terus menangis tak berhenti. Kalau tuan-puan nak tahu siapa yang beri tuan-puan semua Islam, kalau tuan-puan nak tahu yang beri kita semua Islam, ialah Allah. Dia jaga kita dari dulu sampai sekarang. Dia tak pernah lupakan kita. Kita kadang-kadang malu dengan Allah. Kita sebut nama-nama orang-orang besar, artis-artis, pelakon atau ustaz-ustaz pun. Kita sebut nama dia, kita rasa sesuatu dalam hati kita. Tapi kita sebut nama Allah, kita tak rasa apa-apa dalam hati kita. Antara musibah yang besar dalam hidup ini, kita menyebut nama dia Allah, tanpa hati kita tak ada rasa apa-apa. Kita dengar azan, kita tak terpanggil pun untuk datang masjid. Tuan-tuan dan puan sekalian, malam-malam nanti sebelum subuh ke 2 rakaat sembahyang tahajud, lepas tu nangis, "Ya Allah, terima kasih beri saya Islam. Ya Allah, terima kasih bagi mak ayah saya Islam. Ya Allah, terima kasih bagi anak-anak saya Islam. Ya Allah, kalau saya tak kenal Engkau, saya tak tahu apa jadi hidup saya. Ya Allah, terima kasih beri Islam pada saya. Tengok isteri kat sebelah, ya Allah, terima kasih anugerahkan isteri saya Islam. Tengok anak-anak, ya Allah, terima kasih anugerahkan anak-anak kami Islam." Banyak cakap terima kasih pada Allah, syukur pada Allah. Tuan-tuan sekalian, kalau Allah tak selamatkan keluarga saya tak tahu apa jadi keluarga saya sekarang. Kalau cikgu saya itu dulu Allah yang beri hidayah, cikgu saya datang rumah saya bawa isteri dia pakai kurdah. Mak saya bila nampak isteri dia, mula-mula mak saya lari. Mak saya bernapas, ketak cikgu ni kan isteri dia ni. Mak saya lari. Sekarang mak ayah saya masa mereka hidup, mereka sangat sayangkan cikgu saya dan isteri dia. Datang rumah, buat baik, hantar makanan, buat baik pada keluarga saya. Sebab tu saya beritahu tuan-puan, kita dapat agama ni sebab pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.